Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua penonton yang bersama-sama kita pada tengah hari ini. Selamat datang ke program Info Live at PTDI dengan tajuk ulasan buku dan perkongsian aktiviti membaca di UiTM Johor. Tuan-tuan dan perempuan, mari kita ajak rakan-rakan yang lain untuk sama-sama menyaksikan live at PTDI kerana apa? Program kita ni jarang-jarang julung kali diadakan. So, semua orang jemput kawan-kawan lain untuk sama-sama kita lihat ulasan daripada panel yang kita jemput khas pada hari ini, iaitu kita bertuah tahu sebab mereka ini adalah wakil pelajar daripada UiTM Johor yang terdiri daripada Majlis Perwakilan Pelajar, Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej A, Sektor A, Sektor B dan Sektor C. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita memulakan program, ingin saya ingatkan bahawa maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan dan disampaikan. Di antara objektif program Live at PTDI ialah ingin membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan galakkan membaca. Di samping itu kita ingin menampakkan visibility Perpustakaan Tun Dr. Ismail dan usaha-usaha pembudayaan ilmu. Selain daripada itu, kita nak jadikan pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, anak-anak di UiTM Johor di mana sahaja anda berada, saya ingatkan bahawa untuk mendaftar boleh klik pada link yang disediakan dan link soalan kuis serta pendaftaran akan diberikan bila-bila masa sepanjang program ya. Ingat kita nak bagi duit raya ni, so raya kali ni boleh menang bergaya orang kata Jadi pendaftar yang mendaftar pada nombor 111, 222, 333 dan paling istimewa pada nombor 888 akan menerima duit raya. Okey, seterusnya di samping kita tengah bercakap-cakap ni, penonton boleh komen dan juga beritahu kami apakah bahan bacaan kegemaran masing-masing di ruangan komen. Kita nak tahu juga daripada orang lain apakah bahan bacaan masing-masing semasa musim PKP ni. Dengan tidak membuang masa lagi, kita persilakan kita nak cakap terima kasih tahniah pada adik-adik kita yang berani pada hari ini bersama-sama kita. Kita nak berkenalan dulu dengan panel pertama kita iaitu Cik Siti Sarah. Silakan Sarah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah Kristina binti Suhaimi. Saya merupakan Eksekutif Akademik, Kerjaya dan Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar 2019-2020. Saya juga merupakan pelajar Diploma Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional semester 4. Seterusnya panel kita yang kedua dari salah seorang, memang seorang je lelaki kan Hazim? Silakan Hazim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hazim bin Zulkifli, pelajar sarjana muda perekonomian. Saya adalah Presiden Kolej Kediaman A dan saya berasal daripada Kulai. Seterusnya yang ketiga kita ada Cik Nur Nilam Sari. Macam lagu M. Nasir, Nur Nilam Sari. Silakan Nilam. Senyum simpul Nilam. Nilam boleh dengar ke kita kat sini? Okey, nama saya Nur Nilam Sari binti Abdul Aziz. Saya wakil daripada Kolej Kediaman B. Saya boleh dengar? Okey, saya daripada kursus Business Marketing. Okey, seterusnya kita ada panel terakhir iaitu Cik Fatin. Silakan Cik Fatin.
Assalamualaikum semua dan selamat tengah hari. Saya Fatin Balqis Abdul Fattah daripada Fakulti Akademik Pengajian Bahasa. Saya berada dalam bahagian semester 3 ya. Saya merupakan Biro Keusahawanan daripada Kolej Kediaman C UiTM Segamat. Lokasi saya sekarang adalah di Kuala Terengganu. Jauh tu daripada Terengganu Cik Fatin kita Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nak tahu jugalah sepanjang PKP ni panel-panel kita macam mana keadaan pembelajarannya ya. Boleh kongsikan sedikit tentang pengalaman belajar semasa PKP ni. Adakah menggunakan perkhidmatan digital perpustakaan? Silakan Sarah. Baik, Puan Mawar. Okey, jadi sepanjang PKP ni saya akan mengaku yang sekarang suasana amatlah agak susah sikit untuk belajar, tapi pada saya dengan adanya lecturer dan kawan-kawan saya yang membantu, saya juga rasa belajar sekarang lebih senang dan pada saya perkhidmatan perpustakaan ni membantu saya lah dalam mencari buku-buku walaupun kursus saya bahasa Inggeris tak adalah banyak sangat lagi buku di perpustakaan tu, tapi saya enjoy perpustakaan ni dengan baca buku lain, contohnya buku-buku bahasa Inggeris dan buku-buku fiksi dan sebagainya. Terima kasih Sarah. Macam mana pula dengan Hazim? Kita nak dengar daripada Hazim pula. Okay. Sepanjang PKP ni bagi saya tak ada masalah lagi lah sebab menggunakan internet dan juga Google Meet untuk kelas, bagi saya masih tak ada masalah. Untuk penggunaan perpustakaan ni saya rasa tak ada masalah dan sangat membantulah untuk saya mencari bahan ilmu dan bahan tambahan untuk mencari saya punya menambah ilmu lah. Okey. Bagus Hazim ni, semua tak ada masalah kita nak tanya pula Nilam. Nilam ada masalah tak? Tadi dengar kokok-kokok ayam kat rumah kan? Adakah kokok-kokok ayam tu mengganggu suasana pembelajaran? Silakan Nilam. Okay, terima kasih Puan. Okay, jiran saya yang bela ayam tu tadi. Okay, sepanjang pembelajaran di rumah, jujur saya katakan sebelum ni saya balik ke rumah saya tak bawa semua buku. Jadi saya menggunakan perkhidmatan perpustakaan PTDI ni untuk membantu saya mencari maklumat yang saya perlukan. Itu saja. Okay, good. Bagaimana pula dengan Fatin di Kuala Terengganu? Bagi saya sepanjang semester secara online ni, satu je masalah dia nak bangun pagi tu ikut masa kan sebab kita dah selesa dekat rumah. Tapi selain tu untuk perkhidmatan PTDI yang dilakukan, saya menggunakan saya selalu check pinjaman buku yang saya pinjam sebelum kita semua terpaksa balik tu sebab saya ada pinjam buku di perpustakaan untuk kerja saya. Tapi alhamdulillah sebab dia punya date pinjaman tu dia auto renewal kan, so tak ada charge macam denda lah, okey lah. Okey, good Fatin. Untuk pengetahuan semua penonton dan juga ahli panel kita ada banyak perkhidmatan digital perpustakaan yang kalau semua orang follow IG, Facebook dan juga Twitter, lagi satu apa? Instagram PTDI ataupun perpustakaan-perpustakaan lain, kita akan dapat banyak maklumat yang boleh membantu semua orang dalam menyiapkan assignment ataupun nak dapatkan maklumat terkini dalam perkhidmatan perpustakaan macam Fatin kata tadi ya. Jadinya satu lagi saya nak promote juga, kita ada live kita ada chat with librarian. Jadi kalau ada masalah tu, kenalah guna platform chat with librarian. Kita ada pustakawan yang bertugas untuk membantu semua orang. Ya, boleh macam tu lepas ni? Okey, untuk tak membuangkan masa lagi, apa kata kita mulakan dengan ulasan buku yang pertama daripada Cik Siti Sarah kita. Boleh kita mulakan Cik Siti Sarah? Dah semangat dah tu. Boleh. Okey, jadi saya nak kongsi buku yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah ni. Satu bukunya tajuk Love for Imperfect Things daripada Hemin Sumin.
Okay, first of all, secara ringkasnya, semacam yang korang boleh baca dekat sinopsis tu, buku ni memang simple, ringkas. Maksud saya beli buku ni pun saya beli sekadarlah hanya untuk saja-saja saya nak baca buku, terasa nak baca buku. Jadi pertama sekali pada saya buku ni amatlah membantu ya untuk pertama sekali kalau kita ada masa yang terluang, kita boleh baca buku tu dengan tenang. Sebab buku ni memang sangat-sangatlah menenangkan bagi saya. Buku ni juga kalau kita tengok dalam buku ni ada banyak quote-quotes yang memberangsangkan untuk seseorang individu. Jadi saya rasa buku ni amat membina dan saya rasa buku ni penting kalau kita rasa macam kita nak mencari self-worth kita, kita nak mencari diri kita yang sebenar atau kita nak mencari kebahagiaan. Jadi saya rasa kita boleh cuba untuk baca buku ni. Buku ni amatlah memberangsangkan, tambah-tambah kalau kita tengah sedih atau kita tengah tak tahu apa itu erti diri kita. Buku ni saya boleh katakan secara overall, buku ni main fokus dia adalah self-love. Buku ni mengajar kita cara-cara kita untuk menyayangi diri kita sendiri, cara-cara untuk menghargai diri kita sebab kalau kita tak hargai diri kita, siapa lagi yang nak hargai diri kita? Itu sahaja daripada saya, Puan Mawar. Si Sarah betul, tepat sekali. Kalau kita tak sayang diri kita, takkan Hazim nak sayang diri kita, betul? Okey Sarah, mencari kebahagiaan. Sarah ni sedang mencari kebahagiaan. Jadi siapa-siapa penonton hari ni yang nak bagi dia kebahagiaan, sila komen dan like kami punya live at PTDI. Seterusnya kita bersama, tak silap saya Hazim adalah seorang perenang, betul atau tidak? Kita dengarkan daripada Hazim ulasan bukunya. Ya, betul. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azin. Okey, saya akan terangkan tentang buku ni iaitu Makanan Sihat. Okey, buku ni sebenarnya dia memberi informasi tentang pengambilan makanan yang betul lah. Okey, sebagai saya seorang pelajar dan juga part time berenang juga tak adalah full time. Saya juga masuk dalam pertandingan aquathlon dan juga swimmerthon. Yang mana pertandingan ni sebenarnya saya masuk hanyalah untuk suka-suka je sebenarnya. Okay, makanan sihat ni dia memberi saya maklumat tentang pengambilan nutrisi yang cukup lah. Sebenarnya kita sebagai seorang pelajar, ramai sebenarnya student yang dia skip breakfast sebab alasannya tak sempat dan juga tak tahu nak makan apa yang cepat lah. Okay, dalam buku ni dia ada sarankan tentang pengambilan oat iaitu makanan yang tinggi dalam fiber dan juga fosforus. Okay, pengambilan oat ni sebenarnya bagus sebab kita akan dapat rasa kenyang dalam masa yang panjang lah. Jadi sebagai seorang pelajar dan juga sebagai pemimpin di college, saya rasa tak ada masalah untuk kita membeli oats dan untuk mengambilnya setiap hari lah. Okay, seterusnya pengambilan makanan saya tentang dalam acara sukan yang saya sebut tadi. Oat ni membantu saya, buku ni membantu saya untuk mencari nutrisi yang bagus. Contohnya setiap kali pertandingan acara swimmerthon yang itu berenang di open water swimming dalam jarak 5 km, saya perlukan tenaga yang tinggi. Jadi untuk penyediaan makanan yang betul, saya kena ambil makanan seperti oat untuk kenyang dan juga madu untuk tenaga dan juga protein yang tinggi. Itu buku ni banyak bagi saya informasi lah yang berguna dan juga saya mengesyorkannya kepada rakan-rakan kerana buku ni dia juga memberi informasi tentang sekiranya kita ada masalah seperti penyakit-penyakit tertentu, dia akan memberi makanan yang sangat berguna lah. Dia akan memberi contoh-contoh makanan yang tepat untuk kita consume. Okay, itu saja daripada saya, Puan Mawar. Terima kasih. Okey, terima kasih Hazim. Betul ya, oat dan madu adalah antara makanan yang saya juga amalkan. Kadang-kadang kita bekerja, ni kita cerita pada waktu bukan bulan puasa tapi pada waktu puasa pun kalau kita ambil oat, bila bersahur dia sangat membantu untuk perut kita kenyang kan Hazim? Dan saya juga adalah ada sikit gastrik Hazim. So kalau gastrik ni madu dan oat memang bagus kan Hazim? Ya betul, saya pun sebenarnya ada gastrik juga. Nanti mungkin lepas ni live kedua kita buat bicara tentang orang yang ada sakit gastrik, apa makanan yang diperlukan. Apa dia Azim ada nak tambah? Tak. Okey. Satu lagi tak silap saya pisang Azim lupa sebut ke? Pisang pun bagus juga kan Azim? Ya betul.
Mungkin dia pun ada tambah tentang caffeine. Kalau kita ada masalah gastrik, kita kena kurangkan caffeine lah. Contohnya pengamilan kopi. Itu je. Betul lah Azim, saya ni suka betul minum kopi tu mungkin antara penyumbang-penyumbangnya. Jadi untuk seterusnya kita dengar daripada Fatin. Thank you Hazim. Silakan Fatin. Okay, baik. Okay, untuk saya, buku saya memang tema utamanya adalah motivasi diri, iaitu tajuk dia memang tulis di tulang buku ni ya. Stop Saying You Are Fine, ditulis oleh Mel Robbins. Okay, saya untuk penulisan buku Mel Robbins ni, beliau mendedahkan tentang pengalaman kerjaya beliau sepanjang menjadi pakar penasihat. Pakar penasihat hubungan dalam kehidupan seharian. Bagi saya, buku ni saya jumpa ketika lepas saya habis sekolah, lepas habis SPM. Masa tu kan lepas habis SPM, lepas tu nak tunggu result kerja, interview kerja tu, jadi saya luangkanlah kejap untuk baca buku tu. Saya harap ada sesetengah pendengar kita yang familiar dengan istilah ini, iaitu life changer, dan buku ini adalah life changer saya. Sebab apa yang saya nak sampaikan di sini ialah diri saya ketika saya sekolah menengah sangatlah berbeza dengan diri saya yang sekarang di universiti. Mungkin pengalaman hidup saya ni macam sedikit klise bagi semua orang sebab normal lah tu semua orang lalui. Tapi kalau inilah normal yang seperti yang dikatakan semua orang lalui, bagi saya semua orang patut lalui kenormalan yang dianggap tu. Maksud saya di sini adalah sebab tu saya di sekolah menengah, saya merupakan pelajar yang sangat pasif dan orang kata introvert lah juga. Ya, introvert. Saya tak, keyakinan diri saya sangat kurang waktu itu, walaupun saya tahu saya boleh buat benda tu, tapi saya tak pernah push diri saya untuk keluar daripada takut yang selesa orang kata ya, dan tak keluar daripada orang kata zon keselesaan diri lah. Maaf, saya sedikit nervous. Walau saya tak adalah nak cakap diri saya berubah 100% sepenuhnya, tetapi boleh saya katakan ada perubahan yang positif. Dan saya akui betul orang kata peluang dekat universiti ni lebih banyak daripada peluang di sekolah menengah. Dia terpulang ke atas kita untuk bila kita mengambil tindakan dan bila kita nak keluar daripada zon selesa kita. Buku ni tebal-tebal macam ni, tapi satu je yang saya boleh kata tajuk utama macam tema dia lah, idea dia kan. The idea is tindakan. Selagi kita tak ambil tindakan untuk kita push diri kita untuk berubah, untuk buat pembaharuan di dalam hidupan kita, selagi tu kita akan kekal sama sampai bila-bila pun. Tu satu. Dan saya faham bukan semudah kita cakap untuk kita ambil tindakan tu, untuk kita buat tindakan tu. Ya, betul. Macam mana saya nak cakap? Nak nangis tu. Saya nervous juga ni sebenarnya, tak lena tidur semalam tunggu live ni. Okay. Jadi maksud saya anda akan tahu bila anda akan bersedia untuk mengambil tindakan yang dapat mengubah hidup anda. Saya rasa setakat tu je. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Fatin. So pada Fatin ni, buku ni merubah kehidupan Fatin daripada seorang yang katakan kurang, tapi lepas tu dapat orang kata mengubah potensi diri atau melonjak potensi diri. Begitu ya Fatin? Ya, betul.
Saya juga adalah orang seperti Fatin ya. Saya banyak memotivasikan diri sendiri dengan membaca buku. Kalau boleh saya kongsikan buku-buku yang sangat terkesan adalah buku Chicken Soup for the Soul yang selalu saya cakap dengan polis kan. Dan juga buku Follow Your Heart. Tuesday with Maury pun best juga. Ada banyak sangat buku-buku yang self-help ni. Tadi ada komen daripada Puan Farah, dia pun membaca buku yang Sarah tengah baca sekarang. So Sarah ada peminat ni. Nanti boleh kongsi-kongsikan lagi dengan Cik Puan Farah kita daripada UiTM Pahang ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar tadi ulasan buku daripada panel-panel kita. Saya ada beberapa soalan nak tanya pada semua panel. Ya, ni soalannya adalah, okey, setengah pelajar dia tak gemar membaca. Dia tak gemar membaca. Pada pendapat kita ni kenapa? Kenapa mereka tak gemar membaca? Ada tak sebarang nasihat ataupun tips yang boleh dikongsikan supaya mereka ni nak baca juga? Okey, kita mulakan dengan Sarah boleh? Boleh Puan. Okey, pada pendapat saya untuk student yang tidak gemar membaca, okey, saya nak mengaku yang pada mulanya diri saya sendiri pun saya tak gemar membaca juga. Daripada kecil saya memang bukan seorang yang suka membaca. Kalau mak saya beli buku pun saya tak baca. Buku last jadi berlambat je bertimbun. Jadi kalau nak minta, daripada saya sendiri, macam mana saya boleh ubah diri saya untuk jadi rajin membaca, suka membaca tu, saya rasa kita kena pupuk secara perlahan-lahan. Maknanya membaca ni merupakan inisiatif diri sendiri. Kita tak boleh paksa. Jadi mungkin ada setengah orang di luar sana dia rasa mungkin cara untuk baca adalah kena push. Tak, sebenarnya membaca ni dia kena dengan rela hati. Jadi saya sendiri pun daripada kecil saya memang tak rela membaca. Jadi saya tak suka. Tapi bila saya besar, bila saya dah masuk sekolah menengah, saya rasakan membaca ni sebenarnya benda yang seronok. Sebab bila kita seorang dengan buku, mungkin dengan muzik, kita rasa tenang. Pada saya membaca tu menjadikan diri saya lebih tenang, dan membaca tu boleh jadi an escape untuk saya. Kalau saya stres, saya baca, dan buku-buku yang saya baca pun alhamdulillah. Sebab buku ni satu perkara yang membantu kita, membina kita. Buku ini memberi ilmu. Jadi secara tak langsung kita kena secara slow-slow lah pada saya. Selain itu juga, saya rasa membaca ni boleh dipupuk dari kecil lagi. Contohnya mungkin ibu bapa boleh daripada kecil boleh beli buku sikit-sikit untuk anak-anak. Tapi jangan paksa. Sebab kalau dipaksa, jadi macam saya lah, masa kecil tak suka, tapi sekarang dia kena dengan diri sendiri, dengan rela hati tu baca buku tu, barulah kita boleh enjoy. Kita kalau buat apa pun, kalau kita dipaksa, kita mana enjoy kan, kita tak suka. Jadi nasihat saya adalah kita kena rela hati dalam buat satu perkara supaya benda tu jadi fun untuk kita. Itu saja daripada saya, Puan Mawar. Terima kasih Farah, saya setuju kalau kita nak cari buku-buku yang kita nak baca ni, kita kena cari buku yang ada soul, yang dekat dengan kita Sarah. Yelah, tiba-tiba suruh baca buku tebal-tebal macam yang Fatin baca tu kan. Ada orang rasa macam tak boleh lah. Lagi satu, Fatin mungkin daripada APB Akademi Pengajian Bahasa. Sarah pun begitu. Ya, saya pun daripada APB juga. So bolehlah baca buku bahasa Inggeris yang tebal-tebal. Ada orang, contohnya dekat sini Arisa Mirzan, dia kata kalau membaca buku macam fiksi boleh ke? Mestilah boleh kan, itu dikira membaca juga. Okey, Arisa kata kalau membaca buku macam fiksi, kita punya kegemaran masing-masing. Kita kena ajar dulu diri kita baca apa yang kita suka, kemudian barulah kita ajar diri kita untuk baca buku yang boleh mendatangkan manfaat atau membantu kita membuat keputusan dalam kehidupan. Wah gitu. Nampak tak macam kuliah jejak Rasul kuliah malam Jumaat saya kan, nampak macam ni kan. Okey, Hazin boleh respon sedikit tentang soalan yang kita kemukakan tadi? Ya boleh. Saya setuju dengan cadangan Puan Mawar, iaitu kita kena cari sesuatu yang kita minat dulu. Contohnya saya suka cari buku yang ada gambar sebenarnya. Jadi macam buku makanan sihat tadi tu dia penuh juga dengan gambar. Jadi pada saya dia menambahkan minat saya lah.
Dan selain tu saya akan cari suasana yang tenang untuk saya baca buku. Sebab bagi saya bila baca buku ni saya nakkan satu suasana yang aman. Contohnya dekat di suatu belajar lah di kampus, saya suka membaca buku di PTDI sebab saya rasa dekat situ sangat selesa. Ada kawasan yang boleh kita relax, ada beanbag yang boleh kita baring dekat situ. Jadi saya rasa saya tambah minat lah untuk baca buku. Itu je. Kita kena ada tempat yang selesa, betul? Hansi betul. mungkin selesa untuk baring-baring kat beanbag kat PTDI kan? Ya betul. Okey, kita ada Nilam tak di sini? Kalau ada Nilam, kita nak minta Nilam ulas sedikit tentang buku yang dia baca. Ada ke Nilam? Kalau tak ada, kita pergi kepada Fatin dahulu. Bagaimana Fatin? Orang tak gemar membaca, Fatin seorang je gemar membaca. Macam mana kita nak bagi tips pada kawan-kawan supaya boleh membaca? Bagi saya kalau untuk menggalakkan membaca, pertama sekali kita kena tahu kita punya reading level dalam bahasa Melayu apa? Tahap bacaan kita. Tahap bacaan tahap bacaan. Apa yang maksud saya di sini macam tadi Pemawar cakap kan, macam ada setengah orang yang tak suka membaca tu, tiba-tiba dapat buku sedebuk baca. Ya, dia memang akan jadi bosan dekat situ sebab dia punya, katakanlah dia punya tahap bacaan dia tu rendah. Tapi buku yang dia dapat lebih daripada tahap bacaan dia. Jadi apa yang sepatutnya dia buat kat situ adalah kalau boleh tukar buku bacaan tu, cari buku bacaan yang sesuai dengan tahap bacaan dia. Lepas dia dah habis baca, dia dah faham, dan daripada situ tahap bacaan dia akan meningkat dan saya yakin buku yang tebal 500 perkataan pun, 500 muka surat pun dia boleh habiskan. Kalau satu lagi daripada saya, daripada pandangan saya, peranan ibu bapa juga memainkan impak ya, memberikan kesan. Maksud saya di sini kalau mungkin sebab saya ni boleh kata sukalah baca buku kan, sebab ya ibu bapa saya ada juga bawa kami, saya dan adik-beradik semua pergi ke perpustakaan desa. Sebab daripada situ anak-anak yang dibawa ke perpustakaan desa ni, dia akan dapat mengenal pasti pelbagai jenis, dia terdedah dengan pelbagai jenis genre buku. Jadi daripada situ boleh memupuk semangat, memupuk minat bacaan dalam diri kanak-kanak daripada kecil, macam sikit-sikit lah. Macam tu. Semangat Fatin dengan dia kata apa, ikut tahap pembacaan. Bila kata Fatin dah naikkan isu tahap pembacaan ni, saya nak promote sikit pada semua penonton yang sedang menonton bahawa PTDI akan mengadakan bengkel speed reading untuk semua pelajar. So kita boleh tengok tahap bacaan masing-masing sama ada lemah ataupun sederhana ataupun tinggi ya. Jadi pada semua yang nak ikuti bengkel speed reading ni, tunggu maklumat daripada media sosial PTDI. Kita akan war-warkan ya Fatin. Kita nak tengok tahap bacaan Fatin di tahap yang mana nanti kita nak suruh kawan-kawan yang lain juga. Kita tengok Puan Normi, dia kata apa? Pupuk minat membaca mengikut minat kita. Betul Puan Normi ya. Kalau kita baca benda yang kita tak minat, jadi lambatlah kita nak habiskan bahan bacaan kita. Rifi Fix, macam mana nak sebut nama dia? Rifi ya. Dia kata PTDI ada komik ke tak? Mestilah ada. Tak pernah pergi PTDI ke apa ni? Okey. Rifi kalau kata nak tengok komik PTDI, saya boleh tunjukkan. Datang jumpa saya akan tunjukkan section yang mana kita ada komik ya. Seterusnya Liana dia kata apa? Lawak kampus sentiasa pilihan di hati. Lawak kampus ni saya baca masa saya sekolah menengah dulu. Mungkin ramai orang pun baca buku lawak kampus ni ya. Okey. Kita dah ada semula Nilam. Hai Nilam.
Nilam, boleh kita dengarkan ulasan buku Nilam. Buku yang Nilam nak ulas ni memang saya suka sebab sebelum ini Timbalan Ketua Pustakawan Kanan kami yang telah berpencen pun selalu highlightkan tentang karakter apa yang Nilam nak ulaskan, dan rakan-rakan saya ramai bagi nama anak-anak dengan karakter Nilam nak ulaskan ni. Silakan Nilam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebab line internet saya tak berapa nak kuat. Okay, hari ini saya akan bercerita, saya akan ulaskan tentang satu buku yang saya baca. Disebabkan saya suka sejarah, jadi saya baca buku sejarah, berkaitan sejarah. Okay, buku yang saya nak cerita adalah Kuasa Kepimpinan Al-Fatih. Okay. Siapakah Al-Fatih yang dikatakan dalam buku ini? Okey, Al-Fatih ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu salah seorang sultan pada zaman pemerintahan Bani Uthmaniyah. Okey. Muhammad, nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Murad. Kenapa belakangnya diletakkan Al-Fatih? Kerana Al-Fatih itu sempena beliau telah membuka kota Konstantinopel. Okey. Beliau dilahirkan pada 29 Mac 1432. Beliau juga menaiki tahta pada umur 19 tahun. Sangat muda ya. Okey, dan beliau telah meninggal pada 3 Mei 1481. Okey, apa yang saya nak highlightkan daripada buku ni ialah yang pertama, semangat pemuda. Okey, seperti yang saya katakan tadi, Sultan Muhammad Fatih ni naik tahta pada umur 19 tahun. Kita 19 tahun masih main-main lagi, masih belajar. Tapi Sultan Muhammad Fatih telah menaiki tahta dan pegang kuasa yang sangat besar. Okey, apa yang dikatakan semangat adalah, okey, masa Sultan Muhammad Fatih ni hendak menaluki kota Konstantinopel, ada masalah dari tentera armada laut. Okey, ketika itu tentera armada laut ni ada masalah dengan tentera Konstantinopel, tentera lawan. Mereka letakkan rantai. Jadi tentera Islam tak dapat nak masuk kawasan mereka. Jadi Sultan Muhammad Fatih tidak putus asa. Beliau juga tak suruh tentera dia untuk patah balik ke, walaupun dah buat pelbagai percubaan, beliau tak putus asa dan beliau teruskan percubaan-percubaan tersebut sehingga berjaya. Okey, yang kedua, saya nak highlightkan tentang bahasa. Sultan Muhammad Fatih ni Sultan Muhammad Fatih telah menguasai 7 bahasa. Seperti salah satunya Arab, Hebrew, Latin, Turki. Jadi sangat banyak bahasa yang Sultan Muhammad Fatih telah kuasai. Jadi kesimpulan saya dapat daripada buku ni sebenarnya, yang pertama, semangat kita dalam belajar. Okey, Sultan Muhammad Fatih ni even dia muda lagi, tapi beliau telah berjaya menakluk kota Konstantinopel yang padahal sebelum tu ada lagi 9 orang sultan yang cuba menakluk tapi tak dapat. Jadi buku ni telah beritahu kita strategi Sultan Muhammad Fatih dalam menakluk kota Konstantinopel, dan bahasa pula penting untuk kita tahu lebih daripada satu bahasa. Okey, contoh macam Sultan Muhammad Fatih, apabila dia tahu lebih daripada satu bahasa, dia dapat baca, beliau dapat baca buku daripada bahasa-bahasa tersebut. Jadi dapatlah dia tahu maklumat-maklumat tambahan yang dapat dia yang boleh membuatkan dia menakluk kota Konstantinopel. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan. Ya kan Fatin, Sultan ni macam Fatin juga, Fatin je ya, nampak sangat rindu kat Fatin ya. Kiranya Nilam, Al-Fatih ni, Sultan Fatih ni mempunyai karakter yang sama dengan Nilam, tak pernah putus asa walaupun internet connection tak okey, keluar masuk balik. Betul tak Nilam? Tak pernah putus asa. Itu semangat yang kita nak Nilam. Nilam, kita bacakan daripada Nur Nabilah Karim, dia kata saya peminat buku tokoh Islam dan PTDI menyediakan banyak buku tokoh Islam dan saya selalu dapatkan bahan bacaan di situ. Terima kasih Nur Nabila, memang PTDI di hatiku lah ni. Dan Puan Fifi daripada Perpustakaan Pahang, dia kata hebatlah Nilam ni,
berjaya habiskan membaca buku yang genrenya berkisar sejarah-sejarah dan pahlawan Islam. Bukan calang-calang tau minat. Ya betul. Ada setengah orang bila dia baca dia nak tidur kan. Nilam adalah orang yang bagus. Dan juga Daniel Luqman Hakim Mat Sam. Dia cakap apa? Fakta menarik tentang Sultan ialah beliau naik tahta 2 kali pada usia 12 tahun dan 19 tahun. Betul ya? Betul, 2 kali. Kita nak naik pentas pun kadang-kadang kita takut kan? Betul. Okey. Ramai juga yang bagi feedback bahawa mereka membaca buku-buku berkenaan dengan sejarah tokoh-tokoh Islam, which is very good. Kita ada banyak di PTDI. Okey, seterusnya kita nak tanya juga soalan yang kedua pada semua panel, ya. Apakah cadangan aktiviti program yang boleh dilaksanakan oleh pihak perpustakaan ya untuk kita galakkan pelajar menggunakan bahan di perpustakaan dan meningkatkan tahap pembacaan mereka, terutama program-program yang kita boleh buat kolaborasi dengan MPP contohnya, kolaborasi dengan sektor A, sektor B, sektor C, supaya bila ada kolaborasi di antara perpustakaan dan juga tempat-tempat atau kolej kediaman, program yang kita rancang ni insya-Allah tepat di hati audiens kita dan juga kita dapat memberikan orang kata impak yang besar dalam usaha kita nak memandaikan kita punya bangsa. Silakan Sarah, kita mulakan dengan Sarah dulu. Okey, baik Puan. Okey, jadi pada saya contoh cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh pihak perpustakaan adalah mungkin contohnya mengadakan pertandingan membaca. Maksud saya pertandingan baca ni kita kan pinjam, bila kita pinjam buku kita itu masuk dalam sistem. Jadi kita nak lihat pelajar mana yang pinjam paling banyak buku atau pelajar mana yang selalu pergi ke library pada setiap minggu, mungkin even setiap hari. Jadi pelajar-pelajar macam ni bila kita hargai mereka, mungkin mereka akan lebih berminat dan pelajar-pelajar yang lain juga mungkin turut sama berminat untuk membaca buku. Selain pada tu, kita juga boleh berkolaborasi macam yang Puan cakap tadi, berkolaborasi dengan MPP, KKA, KKB dan KKC. Kita boleh adakan event-event di PTDI mungkin atau event-event di luar PTDI atau di mana-mana sahaja. Maksudnya dengan kolaborasi kita boleh buat program-program berkaitan akademik, program-program berkaitan membaca. Jadi dengan adanya program-program macam ni, kita boleh ada mungkin sediakan merit untuk student. Jadi student lagi berminat untuk datang pada program-program macam ni Puan. Daripada saya Puan. Terima kasih. Nanti kita berkolaborasi bersama MPP ya Sarah? Boleh Puan, boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita silakan Fatin. Okay, baik. Bagi pendapat saya untuk menggalakkan pelajar menggunakan bahan perpustakaan adalah mungkin kalau di peringkat universiti ini adalah normals iaitu saya tulis dalam bahasa Inggeris macam tenaga pengajar memberikan tugasan yang melibatkan lawatan ke perpustakaan untuk menggunakan medium yang disediakan. Cuba cakap dalam bahasa orang putih, Fatin nak dengar juga orang APB ni bercakap bahasa Inggeris. Cuba explain dalam bahasa Inggeris. Oh ya ke? Alamak, dah kejap. Okay. What I'm trying to say is ya Allah, saya nervous pula bila pemahaman Inggeris macam tu. Tak apa Fatin, teruskan. Sebab apa saya suka dengar Fatin bercakap dalam bahasa Inggeris sebab pelajar-pelajar APB ni bahasa Inggeris dia sedap didengar Fatin. Okey. Teruskan Fatin. Semua sama je. Okay, my point is that when the teachers set up work for the students to use the medium from the library, macam mana secara sukarela ataupun terpaksa pelajar tersebut harus juga ke perpustakaan untuk menggunakan medium di sana. Bila pelajar-pelajar tersebut dah terbiasa berbuat demikian, nanti dia akan rasa macam terdetik macam nak explore, and from there it can
raise their curiosity to explore the library more and more, and end up I think they will discover like lots of great things that is available at the library provided. Gitu berbelit-belit lidah kita dengar Fatin cakap Betul Fatin, saya setuju dengan Fatin kolaborasi bersama fakulti itu penting Macam lecturer kamu bagi assignment dan bahan-bahan tu perlu dicari di perpustakaan very good point Fatin Kita ada peminat kita ada peminat Fatin kat sini yang viral baru-baru ni. Kalau kita boleh tengok kat sini macam mana sebut namanya Fatin? Iljiaforyang. Betul ke saya sebut? Betul. Iljiaforyang ni baru-baru ni viral di media sosial. Mungkin depan ni kita boleh jemput dia untuk dia kongsikan tentang pengalaman menjadi viral tu Okey. Seterusnya Nilam. Nilam bagaimana pula? Okey, bagi saya apa yang Sarah cakap dan Fatin cakap tu betul. Macam salah seorang lecturer saya tak ada jual buku untuk subjek tersebut, tapi menyuruh kita untuk mencari di perpustakaan. Jadi itu pun salah satu cara untuk kita sebagai seorang pelajar untuk pergi ke perpustakaan. Tak nak kena pergi juga untuk cari bahan tersebut. Yang kedua, kolaborasi tu saya sangat sukalah sebab contohnya kita buat kolaborasi dengan perpustakaan, kita akan bagi merit. Jadi pelajar kadang-kadang pelajar macam okey sebab nak merit, kadang-kadang sebab tu kan. Jadi diorang tak nak okey kena juga. Tapi itu dapat juga membantu meningkatkan tahap pembacaan pelajar. Itu saja daripada saya. Okey, kita pergi seterusnya kepada kita tengok dulu Puan Farah dia kata apa, nice sharing. Nice sharing. Lepas tu ramai penyokong-penyokong Fatin ni pula cakap terbaiklah Fatin okey. Puan Siti Rozana Mak Sanat daripada UiTM Selamat dia kata apa, buku novel thriller Ramli Awang Mursyid. Saya tak pernah baca lagi ni. Mungkin dah banyak kali Puan Siti promosikan buku-buku penulisan Ramli Awang Mursyid ni. Kita boleh cuba baca lah macam mana jiwa-jiwa, orang kata jiwa-jiwa romantik ke jiwa-jiwa mencabar macam Puan Siti Rozana ni, insyaAllah sukakan buku-buku novel thriller begini. Okey, seterusnya kita pergi kepada Hazim. Silakan Hazim. Bagi saya setuju dengan cadangan panel lain. Sebenarnya bagi saya pelajar pada sarjana muda perekonomian, sebenarnya banyak buku yang masih tiada lagi dekat PTDI. Jadi bagi saya kita kena tambahkan lagi lah. Okay, seterusnya tentang merit, saya sangat mengesyorkan tentang cadangan itu sebab bagi saya pelajar ni memang kejarkan merit tu. Jadi kalau boleh kita bagi dalam merit, kita boleh buat lah dengan cara ni supaya ramai lagi pelajar yang akan datang ke PTDI. Itu je. Thank you Hazim. Mula-mula mungkin kita boleh bagi merit kan kawan-kawan? Kawan-kawan pula dah mula-mula kita bagi merit, mula-mula kita paksa, bukan kita paksa lah, kita ajak ramai-ramai. Tapi bila-bila dia dah biasa nanti dia akan willingly to pinjam dan gunakan koleksi di perpustakaan. Orang kata apa tak kenal maka tak cinta. Lepas ni kalau dah kenal, dah tahu apa koleksi yang ada di perpustakaan dan ramai-ramai kawan-kawan tengok juga koleksi perpustakaan, jadikan satu amalan untuk datang ke library, mana-mana library pun untuk menggunakan buku-buku yang terdapat di perpustakaan lah. Tapi musim PKP ni tak boleh tahu Hazim. Musim PKP ni kalau siapa nak pinjam buku boleh ke e-book di digital library perpustakaan. Pasal e-books nak tahu lebih lanjut kena chat dengan saya dekat PTDI Ask Your Librarian. Okey, Ustaz Rafi Yudin terima kasih kerana memberikan komen. Dia kata apa, membaca akan membantu kita untuk mengembangkan bakat dalam penulisan pula. Betul Ustaz Rafi bila kita dah pandai membaca ataupun kita dah pandai cari bahan-bahan yang kita minat, kita boleh menulis pula. Kita dah dapat ilmu, kemudian kita sebarkan ilmu kepada orang lain. Untuk pengetahuan semua, Ustaz Rafi adalah salah seorang penulis yang aktif di UiTM Johor. Saya sangat nak mengikutlah Ustaz Rafi tapi tak terkejar lagi. Instead of mengembangkan bakat penulisan, saya ni mengembangkan diri. Okey.
Seterusnya, mengarut pula kan. Seterusnya dia kata apa ni, Nur Afika. Saya pun suka baca buku penulisan TSBT ni apa? Tersebut. Okey. Seterusnya kita nak ingatkan sekali lagi, tolong daftar ramai-ramai, tolong like and share. Kita tak tengok dah berapa pada program pagi ini. Saya dengar tadi ada 1,000 lebih, which is very good. Panggil lagi kawan-kawan untuk tengok. Kita tahu ramai viewers. Jangan lupa macam yang saya katakan tadi, pendaftaran nombor 111-222-333. Kita ada hadiah duit raya dan pendaftaran 888 akan menerima hadiah misteri. Nak tahu hadiah misteri tu, kena tengok media sosial PTDI. Kita akan umumkan siapa pemenang dan apakah hadiah misterinya. Okey. Kalau kita tengok ramai lagi yang tengah bersama-sama kita menonton pada hari ini, mungkin akan ada hadiah yang kita akan tambah. Okey, Puan Azura Kamaruzaman, dia kata apa? Hopefully FPM student are among the viewers. Impressive discussion. Well done moderator and panelists. Dari zaman kanan, Puan Siti Rozana kata. Okey. Puan Azura merupakan seorang lecturer FPM di UiTM Johor. Mungkin lepas ni kita boleh panggil daripada FPM, pelajar-pelajar FPM pula nak ulas buku bersama pensyarah-pensyarah. Okey. Seterusnya mungkin kita boleh ada masa yang berbaki ni, kita boleh recap sedikit apa orang kata kata-kata terakhir daripada semua panel kita. Ramai yang menonton hari ni, kena rasa bersyukur sebab hari ni ada ilmu yang orang kata kita sebarkan pada orang lain. Sarah, ada kata-kata terakhir mungkin sebelum kita habiskan sesi kita pada tengah hari ni? Okey, sedikit saja daripada saya. Pertama sekali saya nak cakap, kita janganlah takut untuk membuat satu perkara. Contohnya membaca. Kadang-kadang ada setengah student mungkin mereka takut nak membaca sebab mereka takutkan komitmen. Mereka takutkan mungkin tak suka membaca, takut bosan. Tapi pada saya kita kena cuba. Sebab sebelum kita cuba kita tak akan tahu apa result dia. Jadi pada saya, korang kena cuba dulu membaca sesuatu perkara tu. Korang kena cuba, contoh korang takut nak baca buku bahasa Inggeris sebab tak yakin, sebab mungkin takut nanti tak faham. Tak apa, kita tak faham, kita ambil kamus, kita cari dalam kamus, kita usaha. Sebab pada saya, kalau kita tak usaha, kita tak akan berjaya. Dan kita sendiri yang kena buat benda tu kalau kita nak benda tu. Sebab kalau kita tak buat, tak ada siapa lagi yang akan buatkan untuk kita. Sebab itulah sedikit daripada saya. Dan pesanan terakhir saya adalah kita janganlah pernah takut untuk baca. Kerana tak ada sebarang kerugian pun kalau sekiranya kita membaca. Even kita baca komik sekalipun atau apa-apa sekalipun, tetap dapat ilmu tu. Jadi pesanan daripada saya, bacalah apa-apa pun kerana ia akan menambahkan ilmu pada kita. Itu sahaja. Terima kasih Puan. Terima kasih Sarah, betul Sarah ya. Bacalah apa-apa pun komik pun tadi ada orang kata. Komik bukan bahan ilmiah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya mengikuti sekolah penulisan Ramadan, dia kata apa? Walaupun apa sahaja yang ditulis, sedangkan komik pun kita sebagai pembaca perlu pandai mencari hikmah dalam bahan bacaan yang kita baca. Contohnya kalau komik, selalunya mesti ada pengajaran kan yang diberikan. So kita akan jadi pembaca yang lebih orang kata cerdik. Okey. Seterusnya Fatin, kita boleh dengarkan kata-kata terakhir daripada Fatin. Okey, apa yang saya nak cakap di sini ialah lebih banyak kita membaca, lebih banyak imajinasi kita akan berkembang. Dan satu lagi, mungkin pepatah ni sangat common, tetapi betul lah orang-orang tua cakap kan, membaca itu jambatan ilmu. Jadi pesanan terakhir saya ialah walaupun ia mengambil masa untuk para pendengar semua untuk explore, untuk mengetahui minat jenis buku apa yang diminati, tak apa. Good things always take time, as they say. So, tu je kata-kata terakhir daripada saya, iaitu jangan rasa takut untuk membaca. Okay.
Semua orang pun mengeluarkan apa orang kata kata-kata jangan takut untuk membaca baguslah tajuk ni saya akan nak bawa pada PTDI live yang kedua. Kenapa student takut membaca? Takut ke tiba-tiba karakter dalam buku tu keluar ataupun apa yang ditakutkan tu. Kita boleh panggil panel lepas ni kita nak merungkai persoalan mengapa membaca itu menyeramkan. Begitu ya. Silakan Nilam. Silakan. Okey, pesanan saya adalah macam seperti yang kita ketahui tak ramai yang nak baca buku berkaitan sejarah. Tapi hakikatnya sejarahlah yang mengajar kita pada hari ini. Jadi kita walaupun buku sejarah ni penuh dengan tulisan je, tapi hakikatnya kita boleh keluarkan nota apa semua, boleh pendekkan. Jadi bagi saya sejarah ni lah yang mengajar kita untuk berbuat sesuatu pada hari ini. Jadi itu saja dari saya. Sejarah mengajar kita pada hari ini. Sebab apa kan Sarah pula Nilam. Sebab apa? Ada satu lagu tu kalau tak silap saya. Dia kata apa? Sejarah mungkin berulang. Sebab tu kita kena baca sejarah. Betul. Dan menyanyi pula saya kan tengah hari ni. Okey, seterusnya perenang kita yang terakhir. Saudara Hazim. Pesanan saya adalah kita kena dare to explore lah. Pada saya macam Ramai sebenarnya bagi alasan dia tak suka buku ni, kemudian dia tak nak cuba untuk membaca buku ni. So pada saya sebagai seorang student kita kena dare to explore lah. Maknanya kita kena baca juga buku tu dan kita kena cari minat tu sendiri. Okay, itu je. Okey, sikit je Hazim respon kan, tetapi penuh menyusuk di kalbu Hazim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok ni Hazim, kalau tengok Fakhruddin Ali ni daripada tadi dia tanya kupon makan ada tak? Ya, nampak sangatlah student-student kita ni rindu nak buat program-program di college. Dia tanya kupon makan ada ke tak ya. Kita okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dekat sini yang mendaftar 1443, syukur, alhamdulillah, terima kasih atas sokongan, bantuan daripada semua ya yang membolehkan program ini dieksplor oleh ramai orang ya. Jangan sebab nak kupon makan ataupun nak merit college sahaja, tetapi ilmu tu yang penting kita nak ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya tutup majlis ini, saya nak berkongsi juga daripada petikan daripada internet yang saya dapat ya. Dia cakap macam ni, Hermione, kenal Hermione tak semua orang? Kenal Hermione yang dengan Harry Potter dan juga Ron? Kenal? Hermione Granger, kenal. Yes, karakter Hermione tu mengajar kita sesuatu. Apa dia? Hermione cakap ya, Hermione tu sendiri mengajar kita bahawa reading can save your life. Membaca dapat menyelamatkan hidup kita. Kerana apa? Kalau kita tengok cerita-cerita Harry Potter, setiap kali kalau diorang ada masalah ataupun diorang perlukan sesuatu bantuan, ke mana dia pergi? Ya, perasan tak? Diorang akan diorang akan pergi ke library. Betul, dia akan buka buku-buku yang dekat library tu, betul? So kita kena tengoklah karakter ni kata reading can save your life. Betul. Tidak boleh disangkal lagi. Membaca boleh menyelamatkan nyawa ya. Daripada segi cerita-cerita filem lain pun, kalau kita tengok cerita-cerita hantu seperti It. Pernah tengok cerita It tak? Yang clown tu. Nampak tak karakter seorang budak yang cabi tu, bila dia nak tahu history, bak kata Nilam tadi nak tahu pasal sejarah tempat dia pergi ke mana Nilam? Perpustakaan. Yes, dia pergi ke perpustakaan dia untuk tengok apa yang jadi pada tahun ni dulu begitu juga dengan cerita National Treasure ya. Nicolas Cage yang berlakon. Betul ke saya sebut nama dia dia nak tahu tentang presiden, dia pergi Library of Congress, dia pergi library juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak tekankan, jika anda menghadapi bukanlah masalah ingin mencari sesuatu, carilah di library. Kalau tak jumpa, carilah librarian dekat mana? Dekat Ask Your Librarian. Okay? Kita dah ada tak? Quiz tu boleh dekan ke tak? Macam-macam soalan yang menggembirakan hati saya lah pagi ni kan. Pelajar-pelajar ni ya. Okay.
Seterusnya, kita nak promosikan juga next forum. Semua orang dah pergi tak pada program Amazing Rates, Amazing Reward. Hadiah bernilai sehingga RM4,000 tak silap saya. Ni dia. Amazing Rates, Amazing Reward, Read Review and e-book and win a total of, siapa nak bagi duit raya ni? RM4,000. Semua UiTM student silalah masuk gunakan platform ni untuk cari duit raya. Kalau saya boleh masuk, saya masuk. Okay. Amazing Rate, Amazing Reward. Program ini turut mendapat perhatian daripada Naib Chancellor. Saya harap yang memenangi ini adalah di antara warga UiTM Johor kalau boleh ya. Ada apa-apa soalan, tanya sekali lagi di chat with librarian. Dan kita juga ada program Waka 4.0 live at PAB, komunikasi online dan offline oleh moderator tersohor kita Puan Nur Farah Wahida. Sama-sama kita sokong program-program yang dilaksanakan oleh perpustakaan ya. Okey, saya rasa setakat itu sahaja program kita pada hari ini. Dah pukul berapa dah ni? Kalau katakan bulan bukan puasa, dah boleh makan tengah hari Rindu tak pada IFC? Rindu. InsyaAllah kita sama-sama doakan bahawa virus ni akan nyah daripada bumi kita ya. Pergilah planet Marikh ke, pergilah planet lain supaya pelajar-pelajar UiTM Johor khususnya dapat kembali ke kampus, dapat berjumpa dengan rakan-rakan dan dapat juga menggunakan perpustakaan Tun Dr. Ismail. Okey, terima kasih pada panel-panel kita pada hari ini. Good job, semua orang memuji walaupun first time bercakap. Alhamdulillah ya Sarah, Fatin, Nilan dan Hazim ya. Jika ada peminat masing-masing boleh follow mereka di media sosial masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Terima kasih.